Ikon perpaduan gerakkan agenda perpaduan dalam kalangan generasi muda. Butirannya langsung bersama rakan penyampai Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya dia. Bagi tujuan itu, 2 ikon perpaduan akan dilantik setiap tahun bermula tahun depan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata mereka dipilih dalam kalangan 50 duta perpaduan yang dilantik setiap tahun. Ikon perpaduan merupakan inisiatif untuk memacu dan menggerakkan agenda perpaduan, terutama dalam kalangan generasi muda. To expose our youngsters lah, pemuda, pada konsep yang kita promote dalam perpaduan adalah faham, hormat dan terima lah. Ya. You must understand, you must respect, and you must accept in every aspect of life lah. Dan itulah konsep kita bawakan sekarang ini, dan kita berharaplah peserta-peserta ini apabila menjadi bukan saja sekarang ini sebagai peserta, tapi lepas keluar nanti sebagai alumni ataupun ejen perpaduan. Dan kita berharaplah mereka dapat membawa konsep ini kepada masyarakat ya, di luar sana. Dato' Aaron ditemui media selepas merasmikan penutupan Ini Warisan Kita, misi sukarelawan siswa ke Sabah 2024 dan penyerahan watika pelantikan ejen perpaduan di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Sukarelawan Siswa YSS, Wong Kin Loon berkata, penilaian tegas dan teliti dilaksanakan dalam proses pemilihan sebagai duta dan ikon perpaduan. Kita tengok tak betul di pemantauan tingkah laku dia ataupun pergaulan dia di lapangan sewaktu dia menjalankan latihan kesukarelawanan. So daripada sana, based on penilaian rakan-rakan sepaya, penilaian daripada universiti dia, penilaian daripada pegawai dan semasa pembentangan dia, penilaian daripada panel-panel. So akhirnya dia akan dilantik sebagai duta perpaduan. Setakat ini, seramai 100 sukarelawan siswa daripada 56 institusi pendidikan tinggi seluruh negara telah dilantik sebagai ejen perpaduan, seterusnya melalui fasa penilaian pemilihan duta perpaduan. Setakat tahun lepas, YSS melahirkan 1,797 pemimpin sukarelawan, 60 misi sukarelawan berimpak tinggi dan mengadakan lebih 8,000 projek peringkat komuniti. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sabah merampas pelbagai jenis minuman keras, rokok pelbagai jenama dan tembakau dianggarkan bernilai lebih RM1 juta termasuk duti dan cukai. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah Siti Mang berkata rampasan dilakukan Unit Operasi Penguatkuasaan Zon Sabah melibatkan kawasan Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Sempurna dalam operasi yang dilakukan antara 29 Ogos hingga 11 September lepas. 7 individu warga tempatan berumur dalam lingkungan 19 hingga 53 tahun turut ditahan, iaitu 5 orang di Pantai Barat dan masing-masing 1 di Merotai Besar Tawau dan di Jalan Sempurna Kunak. Kes melibatkan rokok dan minuman keras disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967, kesalahan menyimpan atau memiliki apa-apa barang tidak berkastam atau larangan import. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Siti memberitahu Kastam Sabah turut merampas pelbagai jenis dadah dan ketum menerusi 163 kes dengan nilai anggaran rampasan berjumlah lebih RM440,000 sepanjang Ogos lalu. Selain itu, dalam tempoh yang sama juga, cawangan narkotik Bahagian Penguatkuasaan JKDM Sabah telah berjaya dalam memerangi penyeludupan ketum dan telah merampas ketum dalam bentuk daun dan juga serbuk berjumlah lebih kurang 3 tan. Jumlah keseluruhan kes yang telah ditangani dalam kes ketum adalah sebanyak 78 kes dengan anggaran nilai rampasan berjumlah RM137,524. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-E Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau turut menggesa masyarakat untuk memerangi jenayah penyeludupan dengan menyalurkan maklumat kepada pihak kastam. Seramai 78 ketua isi rumah KIR daripada 293 keluarga terjejas kebakaran di Kampung Penanga Tongot ditempatkan di 2 pusat pembinaan sementara PPS
PPS Dewan Terbuka dan Dewan Tertutup Kampung Pendanga itu menempatkan 179 penduduk dewasa, 25 warga emas, 87 kanak-kanak dan 2 bayi. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kuamut, Tokyo Abdul Hashim Omar berkata, PPS itu diaktifkan oleh Pusat Operasi Bencana Daerah Tongot sejak 3 pagi semalam. Saya nampak keadaan di Dewan, kedua-dua Dewan ini adalah macam lebih kurang memang okey juga. Kita punya pemimpin setempat di sini, pengurus JKK dan yang lain-lain, ketua kampung, dan termasuklah kita punya ketua anak negeri ini, walaupun beliau sendiri terlibat dalam kebakaran rumahnya, tetapi dia memberi kerjasama dan ketua kampung untuk membantu mengawal keadaan dan seterusnya mengatur. Pejabat daerah Tongot dan pejabat PPM Kuamut akan memastikan keperluan penduduk terlibat sentiasa mencukupi khususnya makanan dan minuman. Setiap mangsa kebakaran ini akan dibakalkan ataupun dibantu oleh kerajaan untuk sebuah rumah, setiap ketua isi rumah yang terlibat. Seterusnya, Jabatan Pendidikan Negeri dan Persekutuan dapat mengambil tindakan sewajarnya untuk membantu murid-murid yang terlibat dalam mangsa kebakaran ini. Yang kami perlu pertolongan dari pihak kerajaan lah, khusus untuk pelajar-pelajar dan warga emas dan rumah. Itu yang kami perlu, rumah sekarang ini. Sebab sekarang ini kan kami semua yang terlibat dalam kebakaran itu langsung tiada tempat tinggal. Dalam kejadian petang Ahad lalu, sebanyak 45 buah rumah jenis kekal dan tidak kekal di Kampung Sri Menanti, Pinangah musnah 100%. Masyarakat Islam Kampung Semawang Darat dan Laut Batu 19 Sandakan mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul 1446 Hijrah 2024 dengan penuh kesederhanaan namun tetap meriah. Kerjasama penduduk kedua-dua kampung terlibat dalam sambutan itu menjadi platform memperkukuh ukhuwah sesama umat Islam. Majlis sambutan dimulakan dengan perarakan buat nelayan, diikuti doa selamat kenduris kampung dan bercukur jambul kanak-kanak di Masjid Kampung Semawang Laut. Alhamdulillah, tiada juga yang berpecah belah. Sambutan pun begitu meriah lah. Tiada juga yang masalah di kampung ini. Syukur dapat juga kami selesaikan dengan apa adanya. Alhamdulillah. Sementara itu, Adun Dilantik Datuk Jafari Waliam berharap sambutan seumpama dapat diteruskan bukan hanya memperingati Hari Kebesaran Umat Islam, malah dalam membentuk masyarakat madani dengan mencontohi kaum Muhajirin dan Ansar. Saya sendiri begitu terharu dengan sambutan Maulidur Rasul yang kita adakan di Kampung Semawang Laut. Alhamdulillah, saya pun bilang orang baru pertama kali berarak menggunakan perahu. Kita nampak muslimin-muslimat yang ada di kawasan kampung ini begitu bersatu hati. Sempena majlis ini, Datuk Jafari melakukan ziarah kepada penduduk kampung dan meninjau beberapa jambatan di Kampung Semawang Laut yang uzur sekaligus menyumbang RM10,000 untuk membaik pulih jambatan dan jeti bagi kemudahan penduduk kampung. Kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT dan pihak swasta perlu bagi menyediakan kemudahan infrastruktur di Pantai Tinagat, Batu Payung, Tawau. Ia sebagai inisiatif menjadikan kawasan itu sebagai tarikan pelancong dari dalam dan luar negara sekaligus menjadikannya destinasi pelancongan terkenal di Tawau. Semestinya ada satu keperluan untuk kita memperbaiki segala infrastruktur, landscape dia supaya Pantai Tinagat ini boleh dijadikan tumpuan pelancong. Bukan siap pelancong dari dalam negeri tetapi pelancong daripada luar negara. Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan pertandingan membina Istana Pasir kali ke-24 sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di Pantai Batu Payung, Tawau. Pertandingan anjuran Persatuan Hokian Tawau dan Majlis Perbandaran Tawau ini bertujuan memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum yang terlibat. Tiap-tiap tahun kita memang kasih kembang. Ini aktiviti kita memang sokong sama Tawau, seluruh orang Tawau lah. Kita harap Tawau sama kerjasama. Kita memang satu hati, kita memang buat Tawau kasih maju. Sebanyak 15 kumpulan terdiri masyarakat Tawau menyertai pertandingan ini.
5 pelajar cemerlang yang dapat menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda terpilih menerima sumbangan khas Perdana Menteri. Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata sumbangan diberikan antara pendekatan murni Perdana Menteri dalam menyantuni golongan kurang berkemampuan. Selain sumbangan seumpama, usaha mendekati rakyat turut dilakukan menerusi program ziarah madani bagi mengenal pasti dan mengetahui lebih dekat keadaan rakyat. Ini adalah komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selain daripada inisiatif-inisiatif lain. Umpamanya inisiatif yang kita sebut tentang program pembasmian kemiskinan tegar melalui Aisara ataupun sumbangan tunai rahmah. Bagi penerima sumbangan bantuan bukan sahaja meringankan beban kos dihadapi, malah menjadi motivasi untuk terus memajukan diri. Saya berasa bersyukur sebab dapat sumbangan ini, sebab dapatlah meringankan beban ibu saya yang bekerja, lagi-lagi ibu tunggal kan. Jadi alhamdulillah lah dipermudahkan. Semestinya lah kan saya bangga dengan anak saya. Tidak sia-sia pengorbanan saya selama ini. Saya bersyukur sangat-sangat dengan bantuan yang diberikan. Semoga anak saya, Cik Azim Mikael Hakimi, tidak mempersia-siakan. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Dia. Salam Malaysia Madani dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Dia. Baik, terima kasih Suaran langsung dari Sabah.